واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama kita melihat kepada halaman yang ke-11, blok yang kedua daripada ayat yang ke-73 dan ayat yang ke-74 pada hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Alim. Khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Khabar Ustaz Fazil? Alhamdulillah. Ya, kita ada 2 ayat saja hari ini Ustaz ya. Ya, satu ayat pendek, satu ayat panjang ya, ayat panjang bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio, ahlan wa sahlan ya, terus istiqamah bersama dan insya-Allah pada hari ini kita ingin memulakan dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan keberkatan dan juga kebaikan ya dengan ilmu yang kita dalami pada hari ini, dengan sudah tentunya Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Allah ajarkan dan kita ingin memahami ayat yang kita baca pada hari ini. Mari sama-sama kita baca ayat yang ke-73 hingga ayat 74. Kita saksikan dahulu sinopsis agar kita bersemangat membaca pada hari ini. Kita lihat sinopsis 2 ayat hari ini. Pada ayat yang ke-73, kita melihat kepada kekuasaan Allah menghidupkan yang mati. Ini adalah sambungan daripada perbincangan kita semalam, iaitu apakah kes ya yang menyebabkan Bani Israel itu perlu untuk menyembelih lembu pada waktu itu. Dan kemudian pada ayat yang ke-74, perumpamaan hati mereka yang menentang perintah Allah dengan batu ya. Mengapa batu, mengapa air, mengapa dilibatkan dalam ayat yang ke-74 pada hari ini. Mari sama-sama kita baca ayat 73 hingga 74 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dimuliakan. Alhamdulillah di studio kita ada jemaah atau kumpulan istiqamah kita pada hari ini, dan juga tak lupakan penonton-penonton di rumah yang terus setia. Alhamdulillah hari ini 2 ayat lagi kita akan sambung. Ayat demi ayat, satu episod itu lebih kurang 2-3 ayat ataupun ada 3 potongan daripada setiap muka surat, pasti memudahkan kita untuk lebih fokus kepada setiap ayat dari sudut bacaan, sebutan dan juga hafazan. Dan sudah pastilah yang paling penting kita nak mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang suci yang mulia ini. Kita baca terlebih dahulu ayat 73 dan 74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة
فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-73 dan ayat yang ke-74 untuk sama-sama kita ambil pelajaran. Semalam kita melihat bagaimana Allah mengingatkan pada ayat yang ke-72, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha, iaitu mereka membunuh, kamu semua sebenarnya yang membunuh kepada satu nyawa, nafsan, satu nyawa ini. Fadara'tum fiha, kesannya ustaznya mereka bergaduh, bergaduh sesama sendiri, mereka hampir berperang. Maka Allah menyatakan wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, iaitu Allah lah yang menjadi pembongkar, pembongkar kepada apa yang kamu sembunyikan. Kamu tahu siapa yang bunuh, kamu tahu sebenarnya apakah motif, apakah tujuan mereka membunuh. Salah satunya kalau ikut pada kisahnya mereka nak dapat harta, nak dapat harta. Dan sebenarnya bercakap tentang membunuh untuk mendapatkan harta ni bukan kisah zaman dahulu saja, sampai zaman sekarang. Kerana nak dapatkan harta, orang sanggup untuk bunuh seorang anak. Pasal kalau contohnya ustaz ni, kalau katakan satu keluarga tu ada seorang anak dan ayahnya tinggalkan harta, maka anak itu akan menghalang daripada si adik-beradik dapat harta. Maka ada orang yang bunuh si anak untuk akhirnya adik-beradik kepada si ayah yang meninggal itu dapat harta. Banyak kes-kes yang begitu berlaku, dan sudah tentunya pada hari ini kita nak melihat apakah pelajaran daripada peristiwa tersebut. Allah menyatakan wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan jadi pembongkar. Bagaimanakah kaedah Allah menjadi pembongkar ini? Satu, Allah suruh mereka sembelih lembu. Dan kemudian lembu itu bila sudah disembelih, Allah menyatakan faqul nadribuhu bi ba'dihha, iaitu kami menyeru, kami berfirman, pukulkan sebahagian daripada organ daripada lembu tersebut kepada si mayat, pada yang si mati tersebut. Dan apakah yang berlaku? Kalau kita melihat pada ayat ini, maksudnya bukan ambil lembu tu letak dekat mayat, bukan, tapi ambil sebahagian saja. Ada perbincangan, ada yang kata bahagian lidahnya, ada yang kata pada bahagian ekornya. Tak apalah, mana-mana pun bahagian ustaznya, kalau kita nak faham kita boleh kaji. Tetapi Allah menyatakan ini adalah usaha di peringkat manusia, di peringkat Bani Israel tersebut untuk menyentuh kepada si mayat tersebut. Kadzalika yuhyillahul mauta, iaitu begitulah Allah menghidupkan yang mati, dan kami menampakkan kepada kamu ayat-ayatnya agar kamu berfikir ataupun menggunakan akal. Ada beberapa poin kat sini penting. Satu, Allah nyatakan yuhyillahul mauta, dengan asbab mereka sentuh dengan sebahagian, pukulkan kepada si mayat itu, bangkit, dan dia kata ini pembunuhnya, selesai, kemudian dia mati balik semula. Dan ini Allah nyatakan untuk menunjukkan bukti bahawa Allah lah yang menghidupkan yang mati. Mengapa sebenarnya ustaz, kalau nakkan boleh je Allah hidupkan dia, kan? Tak payah pun nak pakai lembu lah, nak kena sembelih lah apa sebagainya. Tetapi ini adalah salah satu daripada bukti untuk Allah tunjukkan bahawa tidak mustahil bagi Allah untuk menghidupkan yang mati. Sama ada Allah nak hidupkan terus boleh, tetapi kali ini melibatkan kepada kamu, melibatkan kamu sembelih, kamu letakkan, kemudian kamu melalui proses itu untuk kamu sepatutnya merasa takjub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu. Dan yang keduanya, akan percaya bahawa sebenarnya Allah boleh hidupkan yang mati. Ia ada kaitan dengan kehidupan kita di suatu hari nanti, iaitu di hari akhirat Allah boleh hidupkan tanpa pakai sembelih lembu pun ustaz. Jadi di situ ada kefahaman daripada yuhyillahul mauta. Dan wa yurikum ayatih,
dan Allah menampakkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebenarnya kalau ikutkan ini satu ayat dia, satu kebesaran Allah. Tapi Allah letak kat sini ayat-ayat Allah kerana apa? Kerana ia bukan sekadar dalam kes ini sahaja Allah boleh hidupkan, Allah boleh hidupkan semua di kalangan nafs ataupun diri nyawa yang ada di kalangan kita. Ya, kita makin yakin, bagi Bani Israel makin yakin bahawa hari akhirat ada dan kita akan dibangkitkan, dan kalau kita dibangkitkan Allah boleh menunjukkan ya, Allah boleh menunjukkan siapa yang berbuat salah, dan inilah yang berlaku kepada mayat ataupun jenazah ini dibangkit dan menunjukkan siapa yang silap. Pasal kadang-kadang dalam hidup itu Ustaz ya, kalau katakan kita buat silap pada seseorang, orang tu meninggal, habis kita hutang dengan seseorang kan. Kalau orang tu dah meninggal, kita tak boleh dah orang nak salahkan kita ke apa ke, ya, bunuh ataupun mati, habis cerita. Tetapi Allah menyatakan bahawa semua orang akan dibangkitkan suatu hari nanti, masing-masing akan mempersoalkan, akan menyatakan apakah dalil ataupun bukti hujah, dan di hujung itu Allah menyatakan la'allakum ta'qilun, agar kamu sentiasa berfikir menggunakan akal. Cabarannya apa? Cabarannya ada di kalangan mereka dah nampak hebat dah kebesaran Allah boleh hidupkan yang mati ini, masih lagi tidak terkesan Ustaz. Sehingga kan mereka masih lagi degil, masih lagi buat perangai, masih lagi tidak mengambil pelajaran daripada peristiwa tersebut. Jadi inilah komentar Allah pada ayat yang ke-74 yang kita ingin baca sebentar lagi. Namun kita berehat sebentar dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak pada hari ini. Sama-sama kita membaca ayat 73 sebentar tadi. Bagaimana Allah menyatakan tentang peristiwa penyembelihan lembu tersebut, dipukulkan ataupun dikenakan kepada si mayat. Dia hidup ya sebentar untuk menunjukkan siapakah yang menjadi pembunuh, yang menentukan ya kebenaran, dan kemudian kembali mati pada waktu itu sebagai pelajaran kepada kita bahawa Allah lah mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah lah yang menjadi pembongkar kepada apa yang disembunyikan. Allah boleh bongkar di dunia, dan lebih daripada itu Allah membongkar apabila berada di akhirat sana. Jadi apabila Allah menyatakan kadzalika yuhyillahul mauta, sebenarnya ia menceritakan Allah boleh menghidupkan yang mati di dunia, dan Allah boleh menghidupkan yang mati lebih-lebih lagi di akhirat nanti, untuk Allah membongkar kepada siapa yang menyembunyikan kepada kebenaran. Dan ini adalah pelajaran untuk sama-sama kita menjadi orang-orang yang sentiasa berbuat kebaikan, sentiasa beriman kepada hari akhirat, dan amat yakin sebagaimana yang ditunjukkan mukjizat oleh Allah
kepada Bani Israel pada waktu ini. Di hujung ayat 73 sudah pun kita bincang la'allakum ta'qilun, agar kamu benar-benar sentiasa menggunakan akal, kerana akal ini ada kaitan dengan igal Ustaz ya, mengelakkan daripada yang tudung yang ke Arab tu daripada jatuh. Jadi peranan akal ini adalah untuk mengelakkan kita daripada terjatuh ke lembah keburukan. Itu peranan akal. Tetapi cabarannya apa? Akal ini ya, dia berpasang dengan hati kita Ustaz. Dia berpasang dengan qulub yang disentuh pada ayat yang ke-74. Mari kita baca. Apa kaitan taqilun dan qulub pada ayat 74 untuk kita memahami bahawa dalam diri manusia ada elemen intelek, ada elemen emosi, dan mana satu yang lebih penting, mana satu yang boleh menjana kepada perubahan dalam diri seseorang. Ayat 74 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fazrul. Kita nak baca ayat 74, agak panjang ayatnya. Untuk sama-sama kita melihat perumpamaan pada hati-hati kita. Banyak diberi perumpamaan dan sudah pasti menarik. Kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma qasat qulubukum min بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله. Surah Al-Nazim ayat yang ke-74, ayat yang panjang ya. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tir ya membaca ayat ini, dan ia adalah satu perumpamaan ya, satu perumpamaan yang kita perlu ambil pelajaran benar-benar ya. Allah menyatakan thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kemudian hati kamu semua, Allah menyatakan pada Bani Israel pada zaman Nabi Musa, juga pada Bani Israel ataupun Yahudi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada para sahabat dan juga kepada kita untuk diambil pelajaran. Apakah pelajarannya? Kemudian hati kamu menjadi keras selepas peristiwa itu seperti batu ya. Apa peristiwa itu? Peristiwa seorang mayat ya yang dibunuh itu, yang disentuh dengan lembu ataupun sebahagian organ lembu tersebut bangkit dan hidup, menyatakan pembunuh dan kemudian mati semula. Ia adalah sebagai satu mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya apabila seorang manusia melihat kepada mukjizat daripada Allah Ustaz ya, dia sepatutnya rasa kagum dan dia rasa wow kan, dia rasa ya Allah hebatnya, dan akhirnya dia menjadi orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sepatutnya. Pasal apa? Pasal dia menggunakan taqilun. Dia fikirkan bahawa wah kan, tak mungkin ia berlaku bagi manusia biasa, tidak mungkin Nabi Musa boleh hidupkan yang mati, maka ia menyentak kepada diri kerana berfikir benar-benar dengan menggunakan akal. Cuma cabarannya ialah apa? Akal manusia ini dia ada kaitan dengan hati Ustaz ya. Hati manusia ini dia kalau ia keras, maka akal ini akan digunakan untuk menjadi lebih keras. Ya, contohnya kalau katakan hati dah kata saya nak balik cepat ke kampung, tak kisahlah whatever yang berlaku, maka akal mula berfikir macam mana saya nak potong kereta depan dan saya nak masuk emergency lane ya, landasan ataupun lorong kecemasan. Saya tak kisah kalau ada horn, saya buat hati kering, yang penting saya dapat mencapai apa yang diinginkan oleh hati. Maka dalam hal ini ayat 74 bercerita tentang apakah yang mengawal akal kita, namanya adalah qulub.
kemudian hati kamu menjadi keras. Orang-orang Bani Israel ini selepas dibawakan tentang peristiwa itu, mereka ada masalah. Ya, Allah menyelesaikan masalah mereka dengan didatangkan solusi, sembelih lembu, sentuh kepada si mayat, dibangkitkan, tunjuk kepada mereka. Jadi mereka selamat. Mereka tak ada bergaduh-gaduh lagi kerana sudah dapat keputusan, solusi kepada masalah mereka. Tetapi mereka dah selesai masalah, dah tengok mukjizat, mereka masih lagi tak terkesan, Ustaz. Dia tak terkesan dengan kalau peristiwa dibangkitkan orang yang mati tersebut, tidak terkesan dengan kalau katakan sebelum ini diselamatkan daripada Firaun, tidak terkesan dengan laut sudah pun diselamatkan, maksudnya menyeberang kepada Laut Merah, mereka tidak tenggelam, Firaun tenggelam, mereka dah diberikan manna wa salwa, macam-macam perkara nikmat telah diberikan, mereka tidak terkesan, hati masih kering istilahnya. Hati masih keras seperti mana yang dinyatakan dalam ayat yang 74. Dan lebih daripada itu Allah menyatakan au asyaddu qaswah, ataupun lebih keras daripada batu. Dah batu keras, lebih keras lagi. Kalau lebih keras daripada batu tu kira macam memang kalau dalam surah Al-Hasyr Ustaz ya, lau anzalna hadzal Quran, kalau Quran diturunkan pada gunung yang batu pun boleh hancur. Ya, tetapi kalau katakan orang dah diturunkan Quran ataupun diturunkan mukjizat, ya, pada zaman ini adalah mukjizat tentang dibangkitkan si mati ini, kalau tidak terkesan lagi, tidak hati itu luluh dan rasa rendah diri pada Allah, sebenarnya hati itu adalah lebih keras daripada batu. Ya, jadi ini kefahaman kita daripada bahagian yang pertama. Tetapi bila hati itu keras, ya, seperti batu, kalau katakan ianya sudah disentuh kembali, ya, disentuh kembali dengan wahyu, sebabnya wahyu akan terus menjadi mukjizat kepada kita. Kalau zaman Nabi Musa ini ada banyak mukjizat yang diberikan, pada zaman Nabi Muhammad banyak, tetapi mukjizat yang masih kekal sampai sekarang yang akan memberi kesan kepada hati kita. Allah nyatakan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ini adalah perumpamaan pertama tentang satu hati yang diumpamakan seperti batu, ya. Hati kita ni Ustaz ni kalau tidak diberikan wahyu, tak diberikan mukjizat daripada Allah, memang dia akan jadi keras dan akhir jadi batu. Tetapi batu-batunya pun kalau dah disentuh dengan mukjizat, apa jadi? Lama yatafajjaru minhul anhar. Kumpulan pertama ialah hati yang boleh memancarkan daripadanya sungai-sungai. Apa maksudnya? Maksudnya apabila dapat wahyu, dia menyebabkan dia terpancar air. Air di dalam Al-Quran ini dilambangkan sebagai keimanan. Ya, ini adalah perumpamaan seperti Abu Bakar, ya, bila dapat sedikit saja Nabi bercakap tentang iman, bercakap tentang ayat Al-Quran, terus saja menangis, terus saja tersentak. Bila mendengar saja ceramah zaman sekarang ini, terus saja ingin berubah. Bila dengar satu ayat Al-Quran saja, saya ingin membuat perubahan. Ini adalah kumpulan pertama. Ya, memang awalnya itu keras, tapi bila disentuh dengan wahyu, wahyu itu akan menyebabkan imannya terpancar, ya, seperti sungai. Maksudnya dia sentiasa ingin membuat kebaikan, iman. Kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua lain sikit Ustaz. Kumpulan yang kedua ini je lain kerana apa? Allah cakap wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dia lain sikit. Iaitu dia kena sentak dulu. Dia dengar ceramah-ceramah kan, My Quran Time ni tak dengar. Pasal dia pergi sibuk pergi mana? Dia pergi kerja, kemudian apa lagi? Dia pergi bercuti, dia pergi naik gunung. Dia tak dengar ceramah apa kelas. Dia tak nak. Dia bukan kumpulan pertama. Kumpulan pertama ni macam Abu Bakar. Kumpulan kedua ni kalau perbincangan ulama macam Umar. Umar masuk Islam sebenarnya 6 tahun selepas Nabi berdakwah. 6 tahun itu sebenarnya Umar buat apa? Persoalannya kan. Umar buat apa 6 tahun? Nabi dah berceramah apa sebagainya. Umar buat apa? Sebenarnya Umar pada waktu tu dia tak dengar ceramah Nabi. Dia tak macam Abu Bakar. Abu Bakar ni jenis cari. Ya. Umar kumpulan kedua manusia. Iaitu dia tak mencari, dia pergi sibuk. Sibuk pergi apa? Pergi pukul orang. Kan Umar kan style macam tu. Dia sibuk pergi, dia suka kuda. Dia bab adventurous apa sebagainya dia suka. Dia tak suka duduk dengan ceramah. Dia tak. Ya, ini kumpulan kedua manusia untuk kita fahami. Ya, bukan semua orang dengar My Quran Time. Ibu-ibu, ayah-ayah yang ada kat sini, kita kena faham. Mereka tidak begitu. Tapi Umar macam mana perubahannya Ustaz? Perubahan Umar ialah bila dia bersama dengan adik atau kakak perempuan dia tu, dia tengok dia baca Al-Quran kan, surah Taha, dia pergi sepak tu kan. Itu adalah satu gegaran kepada Umar. Gegaran pada Umar itu menyebabkan dia tersentak dan akhirnya, sebenarnya apa yang kamu baca?
Itu yang berlaku pada Umar. Ya, istilah dalam ayat ini adalah wa inna minha lama yashaqqaqu. Yashaqqaqu ini maksudnya adalah terbelah ataupun tersentak. Ada orang yang kena accident baru dia saya akan kembali pada Al-Quran. Dia tak nak kalau orang share dekat Facebook ya untuk ceramah dia tak nak dengar. Tapi kalau dia lepas accident, lepas jatuh, kena penumbuk, jatuh ataupun masalah dalam keluarga baru okey saya tersentak dan akhirnya dia akan mengeluarkan air. Keluar juga iman seperti Umar itu sendiri. Jadi apa lagi kefahaman kita? Kita berehat sebentar. Selepas ini kita menyambung kembali My Quran Time, Quran Salat Infak insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منه ما جاهينا وارزقنا تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Bila syaitan. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hari yang padanya tidak ada manfaat, tidak ada berguna lagi harta benda dan anak pinak, melainkan seorang datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, hati yang sejahtera, hati yang suci bersih daripada segala kekotoran, munafik dan juga kekufuran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita, menjadikan hati-hati kita semua hati-hati yang sentiasa tersentuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana Umar yang telah ditadabbur oleh Fadil Ustaz Fazrul sebentar tadi. Alhamdulillah, sahabat-sahabat terus di dalam My Quran Time. Mudah-mudahan kita semua sentiasa menjadi orang-orang yang dekat ataupun ahlul Quran. Baik, kita nak lihat sedikit slide tajwid kita pada hari ini untuk ayat yang telah kita baca tadi pada ayat 73. Yang mana menyempurnakan hukum izhar syafawi pada kalimah wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Pada ayat yang kita baca tadi faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ada dua hukum izhar syafawi. Izhar syafawi semalam kita belajar ikhfa, menyembunyikan. Adapun izhar maksudnya apa? Penonton-penonton boleh tulis dekat ruangan komen tu. Izhar menzahirkan. Izhar juga mengizharkanlah, menzahirkanlah, menjelaskanlah dengan maksud menjelaskan ataupun menyatakan jelas makhraj huruf apa di sini? Huruf mim lah. Sebab ni mim mati. Di bawah tajuk mim mati. Maka mim mati ni bila bertemu dengan selain daripada huruf ba dan juga mim, baki daripada semua huruf tu disebut sebagai huruf izhar syafawi. Mana kena jelaskan mim mati tu. Mim mati. An'amta. Kita baca surah Fatihah. Tak boleh baca an'am. Tak boleh baca tanpa jelas. Mesti dijelaskan an'amta. Dan tanpa boleh dipanjangkan dengung. Sekadar masuk mim tu di hidung dan juga di makhrajnya, maka terus kita pindah pada huruf selepasnya. An'amta. Di sini wa yurikum ayatih
Wa yurikum ayatih. 1, 2, mula. La'allakum ta'qilun. ويريكم آياته لعلكم تعقلون ويريكم آياته لعلكم تعقلون di sini mim mati bertemu dengan hamzah dan juga mim mati bertemu dengan ta. Ada dua hukum izhar syafawi. Syafawi itu menunjuk kepada bibir kita, mulut kita. Jelaskan mim mati dengan tutup mulut betul-betul dan jangan lama ketika mati itu. Tak boleh kita panjangkan gunnah. Wa yurikum dan kesalahan kedua jangan hidupkan pula mim tu. Wa yurikum ada qalqalah pula mim tu. Mim tu tak ada qalqalah langsung kan. Wa yurikum tak boleh kum la'allakum la'allakum pula. Tak boleh kum. Wa yurikum ayati la'allakum ta'qilun. Okey, simple izhar syafawi. Baik, kita lihat yang kedua. Kita fokus pada huruf pula. Di sini kita lihat huruf dad perkemaskan sebutan huruf dad pada kalimah faqul nadribu. Yang mana huruf dad juga adalah bukan daripada huruf qalqalah. Tulis dekat ruangan komen tu penonton-penonton yang tengok secara live di FB. Dad bukan huruf qalqalah. Kenapa saya kata begitu? Banyak di kalangan kita bila jumpa dad mati dia lantunkan dad itu. Faqul nadri Allah nadribu. Tak boleh. Walaupun huruf dad tu kuat, besar, jangan qalqalahkan dia. Matikan dia dengan bunyikan huruf dad. Faqul nadribu. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. 1, 2, mula. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا Sekali lagi, hati-hati pada huruf dad. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا maka kalau seorang aja bunyi fakul nadha, tadi ramai-ramai tadi mungkin jelas dengar. Seorang je kalau dilantunkan fakul nadha dengar belaka. Tapi alhamdulillah saya dengar tadi macam tak bunyi. Sekali lagi fakul nadribuhu bi ba'dihha. Fakul nadribuhu bi ba'dihha. Yang kedua huruf ain bi ba'. Jangan bi ba', bi ba'. Jangan bi ba'di. Tu qalqalah juga. Bi ba'dihha. Ain kita boleh panjangkan mati tu sikit, tengah-tengah. Bi ba'dihha. Ya betul. Jangan bi ba'di, bi ba'. Tak boleh bi ba'. Tak ada tu antara kesalahan-kesalahan kita lah dalam masyarakat bila baca. Bukan kesalahan itu di kalangan orang awam. Orang-orang yang kadang-kadang boleh baca Quran yang baik pun kadang tersalah, kata perasan kadang-kadang. Saya pun begitu juga, kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan yang kita tak perasan salah rupanya. Penting agama itu satu nasihat. Maka tadi kita dah bincang faqul nadribuhu bi ba'dihha. Cuba sebut faqul nadribuhu bi ba'dihha. Cuba laju sikit tanpa tengok Quran. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Macam orang baca khutbah. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Kita dah hafal dah. Tadi pun wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Izhar syafa'i pun dah ulang dah. Maka dah ingat dah ayat ni. Okey? Jom kita hafal sama-sama. Faqul nadribuhu bi ba'dihha.
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون InsyaAllah. Okey. Sekali lagi. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون Masya Allah, Allah hafazkum insyaAllah. Safas. Melihat kepada apakah pelajaran ataupun perkataan pilihan pada hari ini, kita saksikan iaitu pelajaran ataupun perkataan pilihan ialah la'allakum ta'qilun, kita beri perhatian pada perkataan aqala, iaitu bermaksud memahami ataupun mengerti dan berakal untuk mengelakkan kita daripada terjatuh kepada lembah bahaya. 49 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-An'am dan surah Yunus ayat yang ke-16, dan ayat yang kita hafal sebentar tadi Ustaz bila Allah menyatakan kadzalika yuhyillah, dan kemudian al-mauta wa yurikum itu dalam fi'il mudhari', maksudnya Allah ni sentiasa menghidupkan dan sentiasa menampakkan, nak menceritakan walaupun hati dah keras, Allah terus akan menghidupkan dengan apa? Memberi mukjizat, dan salah satu mukjizat yang kekal sampai sekarang ialah wahyu daripada Allah. Hati memang keras, tetapi hati itu boleh terkesan dengan wahyu. Ada 3 kategori yang sudah pun kita bincang 2, dan kita akan sambung lagi selepas kita berehat selepas ini insya-Allah. Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran, Salat, Infak insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak pada hari ini. Sama-sama kita melihat pada ayat 73 yang sudah pun kita hafal sebentar tadi, dan kita menyambung kepada ayat yang ke-74. Bagaimana Allah menceritakan Allah menghidupkan, Allah menghidupkan al-mauta,
ya, ada hati yang mati di dunia ini, ya, pada orang Yahudi yang tak terkesan langsung pun dengan mukjizat daripada Allah, tetapi Allah terus menghantar wahyu, terus menghantarkan risalah kenabian, dan itu jugalah yang berlaku kepada kita. Allah terus menghidupkan dengan cara menghantar mukjizat ataupun wahyu dalam hidup kita agar ianya dapat dihidupkan. Dan lebih daripada itu Allah menampakkan ayati, ya, iaitu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, satu di dalam Al-Quran, satu lagi dalam kehidupan kita seharian. Jadi di sini sebenarnya untuk kita berfikir, gunakan akal sebaik mungkin, tetapi cabaran akal ini ianya kadang-kadang diganggu oleh qulub, ustaz, ya, oleh hati. Kalau hati itu amat keras, ya, dia menyebabkan ayat Allah ataupun wahyu daripada Allah ini tidak terkesan. Tetapi Allah masih bagi lagi, Allah bagi lagi, dan kita kena pilih, ya, kita kena pilih sebagaimana dalam ayat yang ke-74 ini. Pilihan pertama, adakah hati kita ini seperti wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, iaitu terpancar daripadanya sungai-sungai. Ya, maksudnya apa? Dengan wahyu yang datang, ayat-ayat Allah datang, kita adalah orang yang memancarkan air-air keimanan. Apa maksud air keimanan ini? Dia seperti Abu Bakar, ustaznya, air keimanan itu dia menyebabkan air itu masuk kepada orang lain, keimanan itu masuk pada orang lain, maka orang lain dibina dengan wahyu daripada Abu Bakar. Itu sebabnya ramai orang yang Islam di bawah Abu Bakar. Ya, termasuklah Bilal pun bawah Abu Bakar. Sayyidina Osman pun bawa Abu Bakar. Pasal apa? Pasal daripada wahyu iman itu masuk pada Abu Bakar pancarkan kepada orang lain, dan orang lain mendapat manfaat daripada situ. Itu harapnya kita adalah kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, kalau tak sungai, mata air. Ya, seperti Omar, itu istilahnya apa? Iaitu wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Minhu ma itu adalah mata air. Dia tak macam sungai. Mata air ni sikitlah, ustaz, ya. Dia bercakaplah pasal iman, dia borak dengan kawan, tetapi tak macam Abu Bakar. Abu Bakar ni pasal input wahyunya banyak. Dia selalu bersama dengan Nabi, selalu ikut Nabi punya ceramah lah, ya. Umar ni dia tak berapa ikut sangat. Dia tak berapa ikut, jadi dia dapat sikit, dan cara dia dapat itu pun bukannya dengan ceramah. Dia mesti kena hentak dahulu. Ada orang yang dia tak baca Quran, dia tak dengar ceramah, tak dengar program tazkirah ke My Quran, dia tak sempat. Dia kena hentak dulu, ya. Bila ada masalah dalam kehidupan, barulah ustaz, macam mana caranya? Ustaz ni bagi satu ayat je. Awak baca ayat ini, dan dia pegang ayat itu saja, dan dia cakap kat mana-mana pun dia sebarkan mata air itu kepada kawan-kawannya dengan bekalan yang ada. Itulah Umar. Ya, Umar tak banyak, dia peringkat awalnya, tetapi akhirnya Umar dia jadi jugalah kumpulan yang pertama ini. Kumpulan yang ketiga adalah apa? Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, iaitu mereka yang seperti batu yang terjatuh kerana takut pada Allah SWT. Yang kali tak ada air, Ustaz. Tak ada air. Apa maksud tak ada air? Mereka ni ada Islam, tetapi mereka ini tidak ada iman sangat. Ini yang dinyatakan dalam surah Al-Hujurat tentang orang-orang Badui. Mereka kata bahawa kami ni beriman. Kata Allah, tak. Kamu ni Islam. Ya, kamu ni Islam, kamu ni tidak ada iman. Iman itu adalah satu perkara kemanisan. Itu sebabnya bila kita ada rasa kemanisan iman, yang itu sama ada kategori pertama ataupun kategori kedua. Tapi ada orang yang dia Islam, atas IC-nya Islam, tapi dia Quran dia tak kisah, dia pun tak rasa bahawa dia nak bina orang lain, dia pun tak kisahlah nak cakap pasal Allah pada orang lain. Dia hidup macam biasa, makan, minum, kerja, tidur, ya, makan, minum, cuti, kerja, itu je kehidupannya. Maka ini kategori yang ketiga, masih okey lagi, ya, kerana dia masih takut pada Allah. Yahbitu itu maksudnya turun daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, maksudnya dia merendah diri. Dia masih lagi nak ikut cakap Allah, cuma dia tak adalah nak pergi promote pada orang cakap pasal Quran, nak cakap pasal Islam, nak ajak orang kepada Islam. Dia tak buat begitu. Dia hanyalah takut secara personal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiga kategori ini adalah satu perkara yang kita kena pilih. Kita nak ke arah mana, ya? Dan ini adalah kesinambungan daripada ayat 73 yang kita nak ulang sekali lagi. Ayat 73, kerana kita tahu bahawa ya Allah, tolong jadikan kami ini dihidupkan hati-hati kami, dan kami selalu nampak ayat-ayat-Mu sehingga kami jadi kategori pertama ataupun kategori kedua, ataupun paling teruk sekalipun kategori ketiga. Jangan jadi au asyaddu qaswa, yang tak terkesan langsung pun dengan ayat Allah ataupun wahyu daripada Allah. Ayat 73 yang kita sudah hafal sebentar tadi, kita ulang bersama Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, masya-Allah. Mudah-mudahan hati kita tak menjadi hati yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
sebagaimana yang telah ditadabbur oleh Ustaz Fazul tadi kan, supaya hati kita menjadi hati-hati yang lembut. Kadang-kadang ada orang tu lembut je nampak perwatakan dia, tapi dia malah nak solat, malah nak baca Quran, walaupun lembut tapi hati dia keras. Keras. Masya-Allah. Jadi mudah-mudahan walaupun perwatakan kita macam mana, nampak macam keras, tapi hati kita dengar ayat Quran, kita akan tunduk dan tersentuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak ulang kaji hafazan kita. Kita dah hafal tadi ayat 73. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Jom kita ulang bersama-sama tanpa melihat mushaf. Tak aci tengok Quran dan jangan paparkan ayat di skrin Auzubillahi minasyaitonir rajim. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى Demikianlah Allah Ta'ala menghidupkan yang mati. Kadzalika yuhyillahul mauta. Kadzalika yuhyillahul mauta. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Masya-Allah. Makin slow tapi bunyilah. Berbunyilah alhamdulillah ya. Moga-moga ia menyebabkan dalam hati tu Ustaz ya. Hati tu sedang menyerap ya. Sama ada mata air ataupun sungai. Kalau sungai tu dia lebar lagi ya dia punya suaranya, dan kita doakan pada tuan-tuan yang berada di rumah juga ya dapat menghayati ayat 73 ini kerana ia memerlukan kepada kita berfikir betul-betul, dan fikir itu sampai ke hati Ustaz ya. Ada juga berfikir sampai ke sini saja dia tak menyebabkan hati dah sampai ke hati. Pasal ada juga yang kata alah saya dah dengar dah ceramah ni kan. Kenapa satu soalan terlintas tiba-tiba bila sebut hati ke banyak berkaitan dengan hati. Sampai ke hati perut. Ya sebenarnya pasal hati ni Ustaz ya. Kalau dinyatakan di sini ada je banyak orang yang pandai taqilun ya, tetapi dia tak sampai ke hati. Dia sekadar kat sini saja. Kalau kat sini dia jadi kering. Bila kering itu yang jadi hati kering kan, hati kering ataupun busuk hati. Tapi kalau hati itu telah diproses dengan wahyu ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang basah itu akhirnya dia menyebabkan bagaimana saya nak menolong orang. Itu akalnya cari jalan. Ya, pandainya dalam belajar itu digunakan untuk tolong orang, untuk bantu orang, mudahkan urusan orang, bukan untuk untuk memudahkan orang, bukan untuk menyusahkan orang lain. Dan ini membawa kita kepada resolusi kita pada kali ini kita saksikan, iaitu yang pertama kita memikirkan dan memahami ayat-ayat Allah sehingga membawa kesempurnaan iman sebagaimana ayat 73 sebentar tadi, iaitu gunakan akal untuk memahami bukannya untuk mencari helah dalam hidup. Yang pertama. Yang kedua, kita gunakan mata hati melihat mesej yang tersurat dan tersirat dalam apa sahaja yang kita bekalkan ya, nikmat-nikmat yang Allah bekalkan untuk kita makin dekat dengan Allah, bukannya kita anggap bahawa itu adalah kuasa kekuatan diri kita. Dan ketiga, sentiasa berzikir dan berselawat agar hati lembut dan tenang. Itu caranya. Kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bani Israel pun bila menyatakan insya-Allahu lamuhtadun, itu yang menyebabkan mereka itu dipimpin ya. Berbanding dengan sebelum itu mereka guna akal sahaja, makin lagi nak mempersoalkan Nabi Musa, makin nak mempertikaikan. Tapi bila guna perkataan Allah insya-Allah lamuhtadun, kita selalu berselawat, itu akan membawa kita menuju ke syurga Allah. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Ya Allah Tuhan kami menadah tangan memohon kepadamu ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang salim ya Allah, hati yang khusyuk ya Allah, hati yang sentiasa tersentuh dengan ayat-ayat-Mu ya Allah, hati yang sentiasa mengambil iktibar akan kejadian-kejadian yang berlaku ya Allah. Janganlah jadikan hati kami kering daripada ayat-ayat-Mu ya Allah, sebaliknya jadikan hati-hati kami sentiasa basah menyebut ayat-ayat-Mu ya Allah.
Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang menjadi raja yang betul, Ya Allah. Raja yang sentiasa mengarahkan anggota badannya, Ya Allah, tentera-tenteranya untuk melakukan ketaatan kepadamu, Ya Allah. Bimbinglah kami, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami istiqamah dalam kami mengaji Al-Quran Karim. Dan berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami melakukan amal salih, Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita bersama tuan-tuan yang berada di studio di rumah untuk kita ini mendapat hati yang terpancar sungai ataupun menjadi hati yang mengeluarkan mata air, ya, yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menyebabkan kita ingin terus membantu, dan salah satu platformnya adalah di tabung gerakan Al-Quran. Peluang untuk tuan-tuan hari ini, ya, salah satu amalan untuk kita memudahkan urusan belajar ilmu adalah dengan berinfak, dan ini boleh tuan-tuan laksanakan bersama dengan peluang di tempat-tempat lain. Cari ruang pada hari ini. Jangan lupa Quran, jangan lupa solat, jangan lupa untuk infak pada setiap hari. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang menyambung kepada bagaimana kisah Bani Israel ini sebagai pelajaran hidayah kepada kita. My Quran Time, Quran, solat, infak, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين